Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Fokus berita. Kerajaan menggalakkan para majikan di negara ini untuk mengaplikasikan sistem gaji progresif terhadap para pekerja. Menurut Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar, sistem gaji progresif akan menguntungkan kedua-dua pihak, majikan dan pekerja. Jelasnya gaji progresif adalah bergantung kepada latihan, kemahiran, pengetahuan bakat dan pelbagai faktor lain yang boleh meningkatkan produktiviti. Maka ini akan menjadi satu motivasi kepada pekerja-pekerja itu untuk menambahkan produktiviti. Apabila pekerja itu menambahkan produktiviti, ia akan menguntungkan majikan. Beliau berkata demikian semasa sidang media program Dialog Perburuhan bersama Menteri Sumber Manusia dan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala di Kuching pada Sabtu. Namun begitu, tambah beliau, sistem gaji progresif ini akan dilaksanakan secara berperingkat dan tiada paksaan kepada majikan untuk mengelakkan majikan-majikan kecil merasa terbeban di atas pelaksanaan sistem ini. Dalam pada itu, V. Sivakumar turut memaklumkan bahawa ordinan buruh Sarawak perlu dibincangkan bersama kerajaan negeri dan akan dibawa untuk kelulusan secepat yang mungkin agar undang-undang di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dapat diselaraskan. Kementerian Sumber Manusia bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sarawak akan merunding dan akan selesaikan ada beberapa perkara yang kita selaraskan dulu, dan selepas kita siap itu kita akan bawa untuk kelulusan. Sementara itu, kerjasama dalam sesebuah jabatan amat penting, terutamanya dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Menurut Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom, kakitangan Jabatan Pertanian khususnya harus sentiasa bekerjasama dalam menjalankan tugas dengan sebaiknya, tidak kira pangkat, bagi memberi imej yang baik kepada jabatan. It doesn't matter how high is your level and how low is your level. We work as a team, and that team will carry weight because of you. Jabatan Pertanian image akan bertukar wajah, akan diberikan suatu wajah baru. Beliau berkata demikian berucap semasa Majlis Apresiasi Jabatan Pertanian Sarawak tahun 2023 di Miri pada Jumaat. Tambahnya, pemenang Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC juga diharapkan agar terus mengekalkan perkhidmatan terbaik dalam berkhidmat untuk jabatan dan rakyat. Datuk Seri Dr. Stephen Rudy juga menegaskan supaya Jabatan Pertanian sentiasa melakukan transformasi, terutamanya dalam berkomunikasi dengan jabatan-jabatan di daerah lain dan pihak beliau sendiri melalui pelbagai teknologi yang ada. Dalam majlis tersebut, seramai 148 orang kakitangan telah menerima APC, manakala 68 pensara turut diraikan sama. Beralih ke perkembangan di lawas, dengan Kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam menyediakan sistem pengangkutan sungai yang selamat dan selesa untuk semua rakyat termasuk masyarakat perkapalan. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Harry Jinep, peruntukan disalurkan oleh kerajaan setiap tahun kepada Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS untuk melaksanakan kerja-kerja peningkatan dan penyelenggaraan ke atas kemudahan-kemudahan termasuk terminal penumpang, jeti pendaratan, alat bantuan navigasi, kawasan labuhan dan sebagainya. Namun begitu, katanya masih terdapat pengguna dan juga pengusaha buat pengangkutan sungai yang tidak meletakkan keselamatan sebagai keutamaan. Keadaan ini telah menyebabkan kemalangan sungai terus berlaku dan mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta benda yang sepatutnya dapat dielakkan daripada berlaku. Beliau berkata demikian semasa berucap di program kesedaran awam keselamatan dan kebersihan sungai di Suda pada Jumaat. Justru Datuk Henry berharap kempen sebegini dapat meningkatkan kesedaran semua pengguna tentang pentingnya keselamatan diri dan harta benda semasa menggunakan pengangkutan sungai dan memahami bahawa ia adalah tanggungjawab bersama. Dengan adanya perancangan kempen keselamatan pengangkutan sungai seperti majlis pada pagi ini, aktiviti penguatkuasaan di sungai dan tebingan sungai serta program pendidikan dan kesedaran keselamatan di sungai yang berterusan kepada semua pengguna pengangkutan sungai, saya yakin fungsi utama telah tercapai dengan baik. Manakala kualiti lada yang dihasilkan di daerah Julau harus dijaga secara konsisten bagi mengelakkan harganya yang tinggi di pasaran.
Ahli Parlimen Bara merangkap pengurusi Lembaga Lada Malaysia, Dato' Anyik Ngau berkata, ini melibatkan pemantauan proses pertumbuhan, pemprosesan dan penyimpanan supaya hasilnya sentiasa memenuhi standard yang dikehendaki. Menurutnya, Jula dan Pakan merupakan kawasan yang mengeluarkan hasil lada yang paling banyak di Malaysia, khususnya di Sarawak. Sehubungan itu, pendedahan pekebun kecil lada kepada teknologi terkini berkaitan industri lada adalah penting bagi mengukuhkan peranan mereka sebagai tulang belakang industri. Jelasnya lagi, dengan memanfaatkan teknologi terkini, pekebun kecil boleh meningkatkan hasil pengeluaran dan kualiti lada sekaligus menyumbang kepada kemampatan dan kemajuan industri lada secara keseluruhan. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan seminar pendigitalan Perkhidmatan Lembaga Lada Malaysia di Dewan Masyarakat Julau pada Jumaat. Laporan selanjutnya, seramai 20 peserta yang terlibat dalam pengkajian kelas pendidikan literasi fungsian versi 2.0 yang berlangsung selama 16 minggu berjaya menamatkan pelajaran baru-baru ini. Majlis Graduasi dan Penyerahan Sijil Pelajar berkenaan telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing di Rumah Regina Sungai Selidap, Meradong pada Sabtu. Menurut beliau, program ini telah membawa satu kejayaan besar dalam pembangunan minda dan kualiti masyarakat luar bandar ke arah suatu tahap yang berdaya saing dan maju. Dengan itu, beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Serkeh kerana telah membantu masyarakat dalam usaha seumpama ini. Datuk Ding turut berharap ilmu yang dipelajari digunakan sebaik mungkin untuk merebut ruang dan peluang dalam meningkatkan taraf hidup khususnya melalui teknologi yang pesat hari ini. Untuk makluman, program tersebut diadakan untuk membuat penilaian terhadap tahap pemahaman peserta kelas berkaitan penguasaan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira pada akhir pembelajaran. Paparan berikutnya, Perbadanan Sukan Sarawak SSC terus komited dalam mempertingkatkan mutu padang bola sepak di negeri ini bagi persiapan SUKMA 2024. Ketua Pegawai Eksekutif SSC Awang Putra Yusri Awang Rizwan berkata, keperluan menaik taraf adalah berbeza mengikut keadaan dan lokasi padang bola sepak di seluruh Sarawak. Menurutnya, lokasi padang telah dikenal pasti dengan bantuan Pegawai Persatuan Bola Sepak bahagian di mana pelaksanaan kerja naik taraf dan peruntukan dalam perancangan. Dan sudah semestinya venue-venue tersebut akan kita naik taraf dan kita dah buat rancangan, kita melihat venue-venue tersebut dengan bantuan FA bahagian melihat keadaan venue tersebut. Yang perlu saya rasa Padang dia memang perlu di naik taraf lah supaya mutu permainan kita dan juga yang penting mutu penganjuran SUKMA Sarawak yang terbaik pada 2024. Itu yang kita dah rancang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Logo Rasmi Kejohanan Liga SSC FAS B20 tahun 2023 di Pusat Akuatik Bandaraya Linong, Kuching pada Sabtu. Terdahulu dalam ucapan aluannya, beliau berkata Kejohanan Liga SSC FAS B20 tahun 2023 yang akan diadakan pada September ini merupakan salah satu platform untuk menjungkil bakat pemain baru sebagai penambahan dalam skuad bola sepak Sarawak yang sedia ada. Jelasnya terdapat 16 pasukan daripada 4 zon terlibat dalam kejohanan liga tersebut dan penyertaan pada kali ini amat memberangsangkan. Dalam masa sama, katanya pihak SSC dan Majlis Sukan Negeri Sarawak berhasrat untuk mengembalikan kegemilangan bola sepak Sarawak kerana beliau percaya ramai pemain yang berpotensi di negeri ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS masuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah hari ini, saksikan paparan mengenai visi Premier Sarawak 2030 Bandaraya Pintar. #Saluran Informasi Rakyat, Salam KAS. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk bandar pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital.
Bandar Selamat dan Taman Selamat, Perparitan Pintar, Bas Pintar, Trak Pintar, Aplikasi Bandar Pintar, Miri Cares, Pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA2 dan Pusat Kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.